Alright, so korang pernah rasa tak kehilangan jari? Kehilangan ibu jari lah terutamanya. Kehilangan ibu jari, korang rasa apa? Agak-agak. So hari ni aku nak cerita lah pengalaman aku. Kehilangan jari ni, rasa tak ada jari ibu jari tu, belah kanan pula tu macam mana? Jom. Alright, okay, jadi aku nak cerita lah sikit kan. Aku punya pengalaman aku kehilangan jari, ibu jari ni. Actually bukanlah aku hilang pun jari ni. Actually aku punya kuku aku dah lucut. Kuku aku dah kena buang. Dah kena ni lah, kena bedah untuk keluarkan kuku aku tu sebab aku terkapit kuku aku. Waktu tu aku masih dekat rumah, bukan lagi dekat sini. Aku dekat rumah tu aku terkapit pintu kereta. Siapa lagi pernah terkapit pintu kereta, cuba komen dekat bawah. Okay, aku terkapit pintu kereta lah. Aku terkapit pintu kereta. Waktu tu aku baru dah keluar, dah sampai rumah. Bila dah sampai rumah tu, aku nak tutup pintu lah. Aku nak tutup pintu tu, elok aku nak tutup pintu tu. Tahulah pintu kereta lama kan. Pintu kereta lama ni dia macam loose sikit tau. Bila kita buka dia akan tertutup sendiri walaupun kita dah buka luas. Kalau macam kereta baru kan, sekarang kita buka dia macam ada dia punya apa, tanggap dia tu lah. Dia macam ada had dia tu situ 1, 2. Okay, lepas tu dia akan stop situ. Dia tak akan balik sendirilah. Tapi kali ni pintu tu kita lama dah. So apa yang jadi, aku buka. Lepas tu bila aku nak tutup, aku tengah sembang dengan adik aku ke apa tah, aku letak jari aku dekat, aku letak tangan aku dekat sini. Dan aku daripada seat penumpang belah kiri lah. Dan aku nak tutup pintu tu, belah kiri tu. Aku nak tutup, tengok pintu tu dah tak ada belah kiri aku ni. Aku nak tutup tu, tengok pam, dah kena tangan aku tu. Satu hal kat situ. Lepas tu aku memang sakit gila. Aku memang tak boleh cakap apa waktu tu. Memang senyap dah. Memang no idea lah nak cakap apa dah waktu tu. Memang dah serik, dah rasa macam sakit sangat. Sebelum ni pernah juga terkapit kan. Waktu kecil terkapit pintu bilik air kan, terkapit pintu peti ais, semua tu pernah juga. Tapi taklah seteruk sampai kena cabut kuku ni. Ni first time ever lah kan. Jadi apa yang berlaku, lepas tu aku memang sakit sangat-sangat dah. Lepas tu aku kena pergi aku pergi balik lah. Aku tak pergi klinik. Waktu tu dah malam, aku tak pergi klinik. Memang berdenyut gila, sakit. Lepas tu dekat jari aku ni, dia macam pelan-pelan dia macam naik colour hitam tau. Dia macam pelan-pelan naik colour hitam. Tapi dia sikit je waktu tu. Tapi malam tu memang aku tak boleh tidur langsung. Memang tak boleh tidur langsung sebab jari dia memang sakit gila. Memang pedih sangat-sangat dah. Bukan pedih lah, dia macam berdenyut tau. Dia macam berdenyut yang macam dia sebabkan macam darah dia nak keluar daripada jari hang. Tapi dia tersangkut dengan kuku. Dia sangkut dengan kuku hang lah kan. Lepas tu aku rasa macam sakit gila lah waktu tu. Jadi aku memang tak boleh tidur malam tu. Daripada malam tu aku menderita, memang sakit gila. Memang sekejap-sekejap aku pergi dekat dapur ambil ayak kan, ayak dalam cawan. Lepas tu aku letak jari aku ayak sejuk lah. Aku letak ayak sejuk. Lepas tu aku letak jari aku dalam cawan tu sambil baring. Dia macam kurang lah sikit rasa tu. Lepas tu aku takut darah tu beku pula. Aku ambil pula ayak panas kan. Ayak panas yang bagi suam sikit. Lepas tu aku buat benda sama, tidur sambil aku letak jari aku dalam tu. Dia akan rasa lega sikit lah sementara tu kan. Tak tahulah sama ada yang betul dia ayak panas ataupun ayak sejuk. Cuba kalau ada yang arif tolong betulkan lah kan. Tapi aku letak dua-dua lah. Ayak sejuk pun aku buat, ayak panas pun aku buat. So kepada siapa yang pernah terkapit tu, nak tahan sementara malam tu, mungkin boleh try ikut teknik tu. Tapi aku tak pastilah sama ada dia berkesan atau pedak ataupun jadi lagi parah. Aku tak bertanggungjawab lah. Tapi tak apa, apa yang aku buat tu je lah apa yang aku buat kan. Lepas tu next tu, lepas hari terus pagi tu memang aku tak boleh tidur. Terus subuh tu memang sampai ke subuh lah aku tak boleh tidur. Waktu tu belum puasa lagi. Elok pagi tu aku pun pergilah klinik kan. Pagi tu memang klinik nak buka pukul berapa, memang aku terus nak pergi waktu tu lah. Lepas tu pergi klinik pula dia kata dia tengah tunggu doktor dia nak buat. Waktu tu kena buat ujian ujian test tu kan, test untuk test COVID tu kan. Waktu tu lah aku macam kena tunggu pula sejam pula aku kena tunggu. Lepas tu hari tu aku pergi terus lepas habis masa yang ditetapkan. Lepas aku booking masa untuk jumpa doktor tu, aku terus pergi dan aku kata kat doktor, aku bercerita lah apa yang kena kan, terapik pintu kereta kan. Lepas tu doktor kata tak kena cabut kuku lagi waktu tu memang kena, doktor akan tebuk je kuku. Jadi kalau hang sakit jari kan dan terapik pintu apa semua tu, terus pergi doktor hari yang berkenaan ataupun next day tu. Jangan biar lama-lama, sebab kalau biar lama-lama lagi sakit, lagi teruk, lagi parah. Lepas tu kuku kena cabut ataupun pintu kereta yang berat yang kena tu lagi kena cabut terus lah. Tapi aku ni sebabkan pintu kereta jazz yang lama tu, lepas tu dia tak berat sangat. Jadi aku kena tebuk je. Aku kena tebuk kuku aku tu. Lepas tu lega lah, rasa lega gila waktu tu. Darah memang keluar, dia
darah terkeluar tu. Tapi dia tebuk kecil je. Lepas tu in the next day makin lama lepas tu kuku aku jadi makin hitam tau. Dia jadi warna hitam, dia jadi lagi banyak pula warna hitam. Dia tebuk dulu lubang waktu tu. Dan lubang yang kedua tu aku perasan dia kena sikit lah. Dia kena aku isi aku sikit sebab dia tebuk daripada kuku kan. Dia tebuk daripada atas kuku ni ke dalam. Aku macam rasa terkena sikit lah kan. Lepas tu apa yang aku buat, aku tak buat apa lah. Dah macam okey dah kan. Aku dah biar lama, dah sebulan lebih apa semua kan. So lebih apa semua. Dan supaya yang ikut video aku ni, dia tahulah, dia akan nampak lah dekat video-video aku tu, ada yang aku tunjuk kuku aku dah kuku aku dah jadi hitam gitu kan. Jadi macam buruk dah sikit kuku aku waktu tu. Lepas tu dah biar lama macam tu. Dan kemarin sekali lagi, dari apa dalam minggu lepas waktu tu solat Jumaat tau. Waktu solat Jumaat tu aku tengok kuku ni tu, aku try lah macam korek sikit kan dekat sini kan. Aku try kopak dekat si kuku aku yang dekat macam ujung kuku aku ni macam ujung kuku tu kan. Aku try lah kopak sikit kan kuku tu. Lepas tu bila try kopak dia macam terkeluar dekat sebelah tu kuku ni. Dia macam boleh cabut lah kuku tu. Tapi aku try cabut lah apa semua. Dia pendekkan cerita, tak boleh cabut semua. Dia macam tercabut separuh je. Bila tercabut separuh tu, next day tu macam aku macam tak tahulah nak kena buat apa kan. Adakah kena cabut terus ke, ataupun tunggu je biar dia kering ke apa. Lepas tu hari berikutnya tu aku pun pergi lah jumpa doktor. Aku pergi jumpa doktor dekat kedai. Aku pergilah jumpa doktor dekat dengan aku punya universiti ni lah. Dan universiti ni memang dia siap yuran sekali dengan yuran untuk perubatan apa semua ni kan. So aku pergi lah terus dekat dia punya klinik dia lah, dia punya pusat kesihatan dia. Dan aku pergi dekat pusat kesihatan tu aku jumpa lah doktor tu kata kuku ni dah lama dah ni kan, macam dia boleh terkeluar sendiri ni kan. Tapi dia nampak kuku dah tumbuh sikit dah dekat dalam. So dia sarankan aku untuk cabut. So aku macam agree je lah. Lepas tu aku pun pergi lah bilik pusat kecemasan tu. Aku pergi pusat kecemasan tu, memang aku kena cabut lah kuku aku tu. Doktor kata dah tumbuh dah kuku sikit. Lepas tu kena cabut lah. Waktu kena cabut tu kan, pengalaman aku waktu tu kena cabut tu, memang dia inject bius tu sakit gila. Lama dah tak pernah kena bius tu. Dia memang bius jari aku habis apa semua. Dia bius banyak kali bius. Lepas tu memang dah kebal apa semua tu. Lepas tu dia korek terus rentak habis kuku tu. Lepas tu memang gone lah kuku aku dah. Memang tak ada langsung kuku, jadilah macam ni dah. Okay, so aku dah tak ada kuku dah dekat sini. Tapi ni baru dalam 2 hari lepas baru buang je benda ni. Lepas tu dia kata dalam 2 hari sekali aku kena pergi cuci lah. 2 hari sekali aku kena pergi cuci dekat pusat kesihatan tu lah. Aku kena ada appointment lah untuk dicuci balik, takut ada jangkitan kuman ke apa semua kan. Dan pengalaman aku tak ada jari ataupun sakit ni, tak boleh guna jari ni dalam masa 2 hari pun dah rasa macam cukup, macam dah kekurangan sesuatu dah. Dah lah, satu kita guna tangan kanan kan, satu ibu jari pula. Ibu jari ni memang sangat penting lah. Nak makan pun kena guna ibu jari kan. Nak makan, nak suap guna tangan pun nak kena tolak dengan ibu jari. Pakai camca sekalipun nak kena kepit dengan ibu jari. Lepas tu nak buat apa, sikat rambut ke, nak pakai benda ke apa, semua menggunakan ibu jari lah kan. Semua memang ibu jari memang sangat apa orang panggil penting lah dekat dalam kita punya life ni kan. Sebanyak gunakan ibu jari lah. Kita nak makan, benda paling penting lah, kita nak makan sekalipun ataupun kita nak mandi sekalipun, memang kena guna ibu jari juga. Jadi point dekat sini aku dapat lah rasa sikit macam mana orang yang tak ada jari kan, macam mana dia punya perasaan dia. Aku tahulah dia sebabkan hanya satu ibu jari ni saja kita dah tak boleh buat benda-benda lain dah. Kita dah payah nak makan dah, kita dah payah nak mandi dah, kita nak pakai pakaian, kita nak buat benda harian kita pun dah payah. Lepas tu nak tulis memang jadi satu benda masalah jugalah kalau tak ada ibu jari ni. Jadi aku punya nasihat aku untuk video pengalaman aku, cerita pengalaman aku untuk kali ni, jagalah ibu jari, jangan sampai terapik ibu jari tu. Kalau terapik, pergi jumpa doktor siap-siap kan. Lepas tu nanti mungkin agak sakit lah juga kan. Jadi itulah, kita hargailah apa yang kita ada ni. Ibu jari ni pun walaupun sekecil-kecil ibu jari ni pun dekat anggota kita, ibu jari ni saja pun dah cukup. Kalau kita tak ada satu tu, dan memang rasa tak komplit dah hidup kita. Kita tak boleh buat macam-macam dah. So itu je aku video pengalaman, dan mungkin aku akan cerita pengalaman daily aku in the next video. Tak tahulah, kita tengoklah macam mana. Aku rasa tu je lah untuk video kali ni. See you guys in the next video. Bye.